sekolah tapi yang Islam. Kita sama-sama mulakan majlis ni, majlis lah nak cakap majlis ni dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Moga perbicaraan kita hari ini mendapat keberkatan untuk kita semua. Okay, thank you Yana daripada KL memeriahkan kita punya majlis hari ini. Okey, kita tak nak buang masa, kita terus kepada tajuk kita pada pagi ini, yang mana tajuk ini diberi oleh Mizi pada saya agak berat, agak berat dalam situasi sekarang ni. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang pada Mes Gabian. Terutama saya nampak sini banyak Mes Gabian dan juga rakan-rakan friend FB saya dan mungkin mereka akan terperanjat, botak ni pula bercakap. Mesti ada ni. Okey, jadi tajuk ni sebenarnya agak berat kita nak menyampaikan, tapi saya cuba sedaya upaya. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi, bukan nak mengajar dan bukan nak tunjuk ajar. Okey, kita sama-sama berkongsi. Sebenarnya tajuk hari ini appointment dan meeting, nadi perniagaan, terutama sekali dalam bidang networking. Tapi sebelum kita ke tajuk tu, mungkin ada yang tak berapa kenal saya lagi. Contoh dalam rakan-rakan FB, mungkin dia orang hanya kenal saya Tener Raja, Tener Raja, dan saya tak pernah menunjukkan muka ataupun buat live sebelum ni. Buat iklan pun hanya dengan profil yang lain. Okey, tapi tak apa. Jadi sepanjang penglibatan kami partner saya ni dia nak menyorok aja. Ni partner saya, penuh skrin tu. Jadi sepanjang penglibatan kami dalam bidang networking ni, terutama dalam botak, bukan orang botak Kak Yong dalam MSB ni, kami dah belum lama lagi, kira baru lagi, itu lebih kurang dalam 7 tahun lah. Tapi dalam masa 7 tahun ni banyak juga pahit maung, ranjau duri yang kami lalui. Tapi persoalannya, kenapa kami berdua boleh bertahan, dalam MSB ini? Mungkin ada satu gam ataupun ada satu sebab. Macam mana kami boleh bertahan? Bukan kami hebat, tapi contoh. Saya share sikit pengalaman lah. Dalam masa pencarian, sebenarnya peringkat permulaan saya sendiri tak nak pakai pun produk-produk MSB ni. Pasal apa? Kami diperkenalkan oleh seorang kawan, dah arwah pun. Jadi sebelum saya terlupa, kita sedekahkan Fatihah lah pada upline saya. Itu nama dia arwah Ahmad Salji. Kita boleh kita sedekahkan Fatihah, kerana dengan izin Allah dia berjumpa kami dan mengenalkan bisnes ni, dan sampai sekarang kami boleh bertahan. Okey, kita sama-sama sedekahkan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Okey, Kak Yong, kita dah adjust dah. Sebenarnya partner saya ni dia tak nak keluar sangat. Dia nak tengok sikit-sikit aje. Lepas tu dia menyorok aje. Okey. Sepanjang penglibatan
kami kata orang, jangan tengok kami sekarang, maksudnya perjalanan awal semasa dalam menyati MSB. Okey, upline tak ada, duduk di KL. Masa tu tak ada macam sekarang ni, ada BOP di setiap tempat. Jadi kami nak mencari ilmu pada peringkat permulaan dengan keadaan yang tak reda, pakai produk pun tak reda. Biasa saya share benda ni, mungkin ada kawan-kawan yang sama macam saya juga, tak reda untuk pakai produk. Pasal apa? Rumah saya, wanita, Waalaikumsalam Denny, terima kasih. Rumah saya belikan saya, masa tu ada stokin, belikan saya stokin untuk pakai. Jadi dalam minda saya, dalam kepala otak saya, orang sakit dia bagi stokin. Apa barang saya cakap. Jadi saya tak nak pakai. Inilah stokin hitam, hitam. Jadi saya tak nak pakai. Tapi fikir-fikir balik, cuma maksudnya saya cakap, aku tak keluar duit. Memang saya tak keluar duit. Pasal dia yang keluarkan duit, aku tak keluar duit, apa salahnya pakai? Pakai dengan keadaan tak reda. Tak reda, dengar betul-betul tak reda. Supaya maksudnya bila saya pakai tu, benda ni tak bagus, tak nak pakai. Tapi Alhamdulillah, walaupun tak ada benda yang luar biasa, Puan Yong, walaupun benda tu okey, saya cuba menyorokkan keadaan tu okey bila saya pakai. Sebenarnya 2 jam pertama bila saya pakai tu dah berlaku tindak balas yang agak ketara lah. Pasal apa? Maksudnya mungkin ada yang sama pengalaman dengan saya, toksik sangat, melalui najis lah, keluar bau dan sebagainya. Jadi saya sorok lagi. Jadi sampailah seminggu, 2 minggu baru berlaku perubahan. Dan tak ada dalam minda nak buat bisnes. Contoh macam Puan Ita cakap, jom kita nak dengar. Saya cakap ayat saya tak berapa baik lah. Maksudnya keegoan saya pada ketika itu. Maksudnya saya cakap, pergi mampuslah produk-produk ni, saya tak nak buat bisnes lagi. Mungkin ketika itu perasaan kita dah ada, sebelum ni kita dah buat macam-macam kan, jatuh bangun. Mungkin keadaan perasaan kita lah, perasaan kita, ego lah nak cakap, dia mampu tu semua. Cuma dia cakap pesan saya, tolong temankan dia nak pergi KL, itu saja. Pergi KL seminggu sekali, insyaAllah. Pada ketika itu kita tak pergi ke SQ lagi, SQ lama kita di Danau Desa. Tapi kami hanya pergi di center Mat Jutawan, kat Pak Izzah, Mat Kaya dan Baba Cik Mat, masa tu di Seri Rampai. Hanya pergi ke situ dalam keadaan yang tak reda. Kalau tak percaya boleh tanya kita punya atuk Zulkaya. Saya hanya duduk di belakang dengan muka masam, sombong, konon-konon banyak duit, konon-konon ni lah. Tapi Alhamdulillah, dengan izin Allah, mungkin doa kita untuk kita terus dan faham sajalah, never fail. Pasal saya nak kaitkan dengan meeting. Jadi kalau kita nak fikirkan meeting, agak jauh, perjalanan daripada Parit Raja ke KL 3 jam pergi, 3 jam balik. Maksudnya kos lagi, maksudnya tol, makan dan sebagainya. Pada ketika itu kita tak ada income lagi. Belum buat bisnes, baru pakai barang. Tapi dia ajaknya saya setiap minggu pergi dengar, nak tahu pasal produk ni. Apa lagi nak bisnes, memang tak ada. Tapi dengan keadaan yang bisnes yang sebelum ni agak dah jatuh, tapi kami gagahkan juga. Jadi pada ketika itu, maksudnya tak ada siapa tahu pun. Kita kumpul-kumpul duit, berdua kumpul duit hanya dapat untuk tol, minyak dan makan pun kadang makan dalam kereta je. Tak ada nak stay tidur sana, tak ada balik. Jadi benda-benda ni yang kita perlu
kena share. Pasal apa? Kita nakkan ilmu. Walaupun pada ketika itu saya hanya jadi driver untuk temankan, tapi yang kuat adalah kita lah nak tahu. Tapi alhamdulillah, mungkin berkat walaupun dalam keadaan ego, mungkin Allah buka juga pintu hati saya. Okey, ke sini sikit lagi. Orang tak puas hati, tak nampak. Tak puas hati ya. Dalam keadaan yang macam ni, 4 bulan setelah pakai produk, pergi ulang alik KL, cari ilmu. Alhamdulillah 4 bulan baru kami start nak buat bisnes. Contoh situasi macam ni lah. Jadi siapa yang baru masuk bulan ni atau bulan puasa, memang lebih kurang macam saya baru start bisnes. Pasal berapa hari lagi kita dah menghadapi puasa. Pasal saya start buat bisnes ni dalam serius dekat dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa dengan keadaan tak pandai, leader tak tahu, selalu tengok orang closing tu dapat tu, masa tu tengah stop orang closing 7 set, 1 set, kita hanya boleh 1 pasang, 2 pasang. Jadi kita hanya mendiamkan diri. Tapi alhamdulillah dengan istiqamah kami, dengan doa kami, dengan izin Allah, bulan pertama bulan puasa, bulan puasa fikir sendiri. Mungkin sekarang kita hanya duduk di rumah, tapi bulan puasa pada ketika itu, maksudnya kita kawasan kampung, minda orang dah untuk bisnes ni dah tak ada. Tapi kami boleh dapatkan income pada ketika itu, bulan puasa boleh dapat 5,000. Jadi kami cakap, biar betul. Dalam keadaan yang jual-jual sikit-sikit, membuat networking masa itu mungkin dari kami nak memulihkan emosi, perasaan, mungkin agak nak meyakinkan orang, kawan-kawan agak payah kan. Pasal mungkin kita ada sejarah-sejarah yang sebelum ni buat bisnes tu tak jadi, buat bisnes ni tak jadi kan. Jadi itu menyebabkan mood tu agak belum naik. Jadi daripada bulan pertama tu yang menyebabkan kami kata orang bersemangat. Okey, sikit lagi saya share. Yang menyebabkan kami bersemangat lagi masa selepas puasa kita menghadapi raya. Okey, mak kaya, thank you. Hari raya, ini pengalaman yang saya tak lupakan sampai sekarang, dan saya selalu share benda ni. Malam raya kita sibuk pasang langsir lah, masak ketupat dan sebagainya. Dapat call mengatakan, "Dak, abang nak stokin." Masa tu kita banyak post pada stokin. "Oh brother Wun, thank you nak stokin." Saya cakap dengan brother tu, "Bang, malam ni kan malam raya." Jadi dia cakap, "Abang nak juga." Okey lah, pergi hantar. Saya di Pilihan Raja, dia nak di Yomping. Saya terpaksa hantar. Pergi hantar. Okey lah, tak kisah. Kemudian besoknya selepas sembahyang raya, ada lagi dapat satu call lagi. "Zak, abang nak sokin." Cakap, "Bang, hari ni kan raya bang." Saya cakap. Jadi abang nak juga, dia cakap. Customer baru lah. Mungkin masa tu kita promote. Masa tu saya banyak promote flyers, masuk surat khabar dan sebagainya. Bukan macam sekarang ni dalam alamat je. Jadi terpaksa hantar. Jadi daripada rentetan 2 situasi ni bermain dalam minda saya, sepanjang kami buat bisnes sebelum ni, tak ada situasi yang macam ni. Biasa kalau sebut raya, puasa, kita dah tutup buku dah. Mana kita dah fikir nak raya, prepare nak raya, puasa dan sebagainya. Jadi benda ni yang menyebabkan kami pegang sampai sekarang. Maksudnya ada sebab kenapa kami perlukan benda ni. Dan mungkin kalau sebut dalam bisnes, dalam minda saya cakap, mana mungkin produk masa tu stokin, saya baca cerita stokin. Mana mungkin stokin ni boleh buat bisnes? Pasal apa dia tak ada repeat sale? Pasal dalam minda kita hanya, maksudnya bila berlakunya bisnes ada repeat sale, maknanya pembelian ulangan. Jadi stokin ni mana ada repeat sale. Jadi itu yang menyebabkan kami stuck lebih kurang dalam 4
bulan baru start buat bisnes. Jadi bagi yang baru masuk ataupun belum start nak buat bisnes ni, baru pakai-pakai, jangan berlengah lagi. Inilah masa dia. Inilah the right time. Okey, kita cerita balik pada tajuk asal kita. Kalau dalam bukan situasi PKP, kita tak ada masalah sangat. Pasal suara tak jelas Kak. Okey, saya dapat sikit. Kalau bukan masa PKP, kita tak ada masalah. Pasal kita memang akan jumpa appointment, maksudnya appointment. Pasal apa? Kita contoh macam kami yang dah agak berusia, baby boomers ni lah nak cakap. Kita lebih suka berjumpa, berdepan mata, bersalam, mungkin beramah mesra. Jadi kenapa kita kena buat macam ni? Pasal apa? Kita nak meyakinkan customer kita, pelanggan kita, dari segi maksudnya bukan produk saja dia nak meyakinkan kita, kita sendiri ni, penyampai, pembawa, adakah betul benda ni. Jadi macam meeting sebenarnya kalau segi nak dapat income dalam bisnes, sama ada bisnes komersial ataupun bisnes networking, tak ada masalah. Sekat menjual pun boleh. Tapi kita banyak cerita dari segi membina jaringan, membina rangkaian. Jadi dalam membina rangkaian jaringan ni, meeting sangat-sangat penting. Kerana di situ berlakunya kesepahaman, ukhuwah. Mungkin kita dengan jaringan kita berbincang apa masalah yang kita tak tahu apa yang berlaku antara mereka dengan customer jaringan yang lain. Tapi dalam situasi sekarang PKP ni memang bagi okey sebelum saya lupa, sepanjang PKP ni bagi Mass Gabion yang dah ada produk, tolong pakai 100%. 100%, maksudnya semaksimum boleh. Dan pesanan daripada Miss Pam pada saya tu hari, tolong bagi yang ada Max Steel ni, tolong pakai. Bukan maknanya pakai kalau lelaki letak di kawasan situ, tak perlu buat masa ni sekarang. Pakai kalau boleh digantung macam ni, buat macam teks biar daripada badan kita. Yang mana kalau buat macam ni perempuan pun boleh. Dan bagi yang dah ada produk-produk lain, tolong pakai semaksimum boleh. Pasal apa? Kita cerita dari segi imunisasi, kita cerita dari suhu badan, kita cerita daripada daya tahan badan, produk kita mampu bertindak ke arah tu. Okey, jadi tu sebenarnya sebelum saya terlupa tu pesanan. Okey, brother Abang Mat jutawan kita, thank you. Okey, dalam situasi PKP ni kita agak janggal. Mungkin agak terkejut pasal secara tiba-tiba kita tak boleh jumpa orang. Macam mana kita nak buat appointment? Kita tak boleh keluar. Macam mana kita nak buat meeting? Tapi saya rasa bukan satu perkara yang asing dalam dunia sekarang ni. Saya rasa dalam kalau 10 orang kita nak cari orang 2-3 orang yang tak ada Android, telefon canggih-canggih ni, mungkin tak canggih sangat tapi boleh ada internet, saya rasa susah. Jadi kita terpaksa gunakan medium-medium yang dah ada seperti WhatsApp, FB, mungkin orang-orang muda dia boleh pakai IG, Twitter dan sebagainya. Jadi kita hanya gunakan medium-medium ni. Contoh kalau kita nak buat meeting, mungkin kita tak pandai lagi nak bercakap dengan customer ataupun prospek. Kita boleh buat meeting dengan kita punya jaringan-jaringan kita, leader-leader yang rapat dengan kita, melalui yang paling mudah adalah WhatsApp. WhatsApp call. WhatsApp call kita boleh nampak, boleh berbicara macam ni, boleh berbicara. Cuma WhatsApp ni hanya boleh 4 orang saja. Tak kisahlah, kita buat sedikit-sedikit, yang penting mesej yang kita nak sampaikan. Itu yang paling penting. Jadi soal meeting dalam PKP ni
bukan persoalan yang sangat besar lah. Dan mungkin dari segi appointment pun kita boleh buat melalui cara ini, cara ini dalam WhatsApp call dan sebagainya. Mungkin kita tak pandai dari segi aplikasi-aplikasi yang lain seperti Zoom dan sebagainya. Pasal bagi orang muda mungkin tak ada masalah. Contoh saya nak share sikit saya nak share sikit dari segi WhatsApp WhatsApp. Contoh dalam Facebook pun sebenarnya dia dah ada menyediakan platform untuk kita buat bisnes. Cuma mungkin agak rumit lah bagi orang-orang yang macam kami. Kita hanya boleh pandai post di wall dan sebagainya. Jadi bagi orang yang pandai, dia belajar dan sebagainya, dia boleh buat page, buat bisnes dan sebagainya. Jadi kita mungkin tak pandai, tak apa, kita boleh gunakan biasa. Contoh dalam WhatsApp saya nak share sikit. Boleh share sikit? Okey, contoh kita ada WhatsApp WhatsApp ni biasanya kita gunakan WhatsApp biasa tapi sebenarnya kita ada WhatsApp business. WhatsApp business maksudnya kat sini kita boleh letak katalog katalog. Yang mana kita boleh setting apa yang kita nak setting. Contoh kalau orang tanya produk BeDream lah contoh, kita dah standby, kita hanya klik dan hantar saja. Jadi orang tu akan dapat, dia akan view, dia akan view, benda ni dah ada, dia baca. Jadi kita tak perlulah nak bersusah payah nak merangkan dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara lah. Dan banyak benda lagi yang kita boleh setting, boleh setting. Jadi mungkin ramai yang tak tahu perkara-perkara ini, tak kisahlah. Jadi kita berkongsi saja, berkongsi saja. Cuma maksudnya kita nak beralih daripada WhatsApp biasa ke WhatsApp business. Okey, dia tak perlu bayar. Cuma maksudnya sebenarnya benda ni dah ada. Seperti mana yang minggu pertama, minggu kedua, Puan Leni, Puan Faizah berkongsi dari segi tools, alat-alat berperang, itu memang sangat penting lah. Tapi situasi sekarang, macam mana kita nak bawa file, nak tunjuk orang. Jadi inilah alat perang kita. Kita ada video-video, macam pihak syarikat pun ada standby-kan, dah buatkan video-video produk dan sebagainya. Jadi kita ni ada tak usaha untuk save, nak save, letak satu file untuk kita hantar bagi prospek-prospek kita. Contoh macam tadi pun satu senjata, WhatsApp business tadi, satu senjata. Tapi kalau anda lebih bijak, mungkin anda ada duit, boleh buat FB ad dan sebagainya. Banyak lagi cara-cara, tapi ini yang paling simple lah, paling simple. Jadi yang penting persediaan kita ni nak menangani. Jadi meeting saya rasa bukan satu perkara yang agak besar, dan sebenarnya saya ada berbincang dengan Cik Mizi. Maksudnya BOP kita, BOP kita setakat ni kita hanya buat live, FB live, individu live dan sebagainya. Dan kita cuba nak buat juga secara online BOP. Maksudnya kalau biasa sebelum ni kita buat di HQ seminggu sekali, hari Selasa. Dan kita cuba akan rangekan juga sama juga seminggu sekali hari Selasa, dan mungkin dalam talian. Maksudnya sama juga kita akan buat prosedur yang sama. Ada MC, ada cerita produk, ada cerita plan dan sebagainya. Jadi kita tinggal nak jalankan saja. Kita pun tak tahu berapa lama PKP ni berjalan. Target sebenarnya 28 ni patutnya dah selesai PKP 3. Tapi kalau memandangkan daripada apa yang dicakap, mungkin ada kesinambungan lagi. Contoh macam Singapura, sambung lagi. Jadi kita tak tahu, walaupun gerak kita dah turun. Jadi kita kena prepare bisnes kita. Mungkin ada yang cakap, alamak PKP ni aku jam, tak tahu nak buat apa. Tapi sedangkan dia boleh berWhatsApp dalam grup kampung, grup sekolah dan sebagainya. Jadi kenapa kita tak gunakan benda-benda ni?
Kenapa kita tak nak sharekan benda-benda ni? Jadi sebenarnya dalam keadaan situasi sekarang, macam mana kita nak mencari prospek dan sebagainya, sekarang ni lah kita terpaksa gunakan hot market kita. Orang yang paling hampir dengan kita, kawan-kawan kita, mungkin kita pernah cerita dulu, tapi kita tak ada sebis balik. Kita tak pernah, mungkin pada ketika itu kita hanya cerita, "Engkau nak beli tak? Kau nak pakai tak?" Jadi bila tanya nak beli, nak pakai tak, jawapannya tak nak lah. Tapi bila kita ceritakan faedah. Sempat. Terima kasih. Sempat Yung. Okay, nanti kita bagi Puan Rozita berkongsi. Biar saya bercakap sekejap. Okey. Teruskan. Dia kalau boleh dia suruh saya cakap biasanya macam tu lah. Okey. Jadi Cik Anihar Cik Azhar setuju BOP online. Azhar Ani InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Mungkin kita perlukan support daripada pihak company lah. Pasal aplikasi tu memerlukan sedikit kos yang mana bos kita lagipun Miss Pam pun ada sini, mungkin terpaksa keluarkan kos lah untuk aplikasi yang kita boleh buat meeting beramai-ramai, conference tu lah. Okey. Terima kasih bos support kami promosi. Contoh ramai yang bertanya saya. Hari ni contoh macam hari ni ada promosi token sepanjang kita buat 7 tahun, saya rasa kali inilah yang pertama dapat promosi token 2 pasang. Aja gila dia buatnya. Jadi orang tanya, "Bos, bang macam mana ni? Boleh ke untung?" Soal untung ke rugi kita jangan persoalkan. Yang penting pihak kami, terutama Miss Pam, sanggup berkorban. Berkorban untuk kita semua, untuk pelanggan-pelanggan kita. Contoh kenapa minda kita. Kalau di luar sana orang buat bisnes, bukan nak kata apalah, orang buat bisnes burger, orang buat bisnes fast food, orang buat bisnes sate, semua orang tahu. Bukan saya nak cakap apalah, semua orang tahu. Biasanya sate, burger, ayam ni biasa bukan orang makan siang. Kebanyakannya orang makan malam. Jadi kita dah tahu pemakanan itu menghasilkan sesuatu yang tak berapa bagus untuk tubuh kita, kesihatan kita. Tapi kita boleh terima. Tapi kita bercerita dengan produk-produk yang kata orang yang dapat membantu kesihatan kita, kita tak berani nak meyakinkan orang. Pasal produk kita bila pakai, insya-Allah dia menaikkan kita punya imunisasi. Secara tak langsung antibody kita akan jadi baik. Secara slowly dengan bahan-bahan yang istimewa yang Allah izinkan setakat ni kita gunakan. Maksudnya bagi kita ni, kita tak mengkaji apa yang ada dalam ni. Dan cuba kita fikir balik. Kalau sebelum ni kita pergi ke klinik, ke hospital, jumpa doktor, kita pun tak pernah tanya doktor, apa yang kau isi dalam ubat ni? Kau suruh aku makan. Kita tak tanya pun. Betul tak? Yang kita hanya tanya, doktor macam mana cara makan, macam mana cara minum, apa pantang dia. Tapi bila kita bercerita pasal produk yang membawa kita ke arah kesihatan, banyaklah persoalan dia. Sampaikan, halal ke aku pakai ni? Sampai soal macam tu. Betul, itu hak pengguna. Tapi kita kena ada knowledge untuk meyakinkan. Jadi jangan rasa kata orang takut nak bercerita. Pasal teknologi ni dah dikaji oleh puak-puak ataupun pihak-pihak yang pandai, yang mana kita pun ada sertifikat dan sebagainya. Jadi kita hanya mencari keyakinan diri kita dulu, baru kita bercerita orang. Jadi kita kena fikir kat situ. Kenapa kita sendiri yang tak nak pakai? Contohlah, ramai yang kita nampak Mass Gabion hanya pakai produk token, tidur je. Hanya pakai ni sekali-sekala. Betul, macam wristlet ni, saya sendiri peringkat permulaan nak pakai malu. Pasal apa? Kita bukan sportman.
Jadi bila pakai takut orang tanya. Jadi bila pergi keluar minum pada ketika itu sorok dulu. Masuk dalam kereta baru pakai balik. Sampai macam tu. Tapi lama-lama kita fikir balik, kenapa aku mesti nak malu? Kenapa mesti nak takut? Benda ni dah bagi satu kebaikan untuk diri dengan izin Allah, dengan produk-produk, dengan bahan-bahan yang ada dalam ni. Okey, saya rasa saya nak bagi ruang dulu. Dia dah tak sabar dah cuit-cuit saya nak bercakap. Bagi ruang dulu pada Puan Nita untuk berkongsi. Dan selepas ni saya ada nak berkongsi satu medium lagi. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang join live kita pagi ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Yung Mazlina James. Wah, backup tak tahan tu, bisikan jutawan soleha. Amin, InsyaAllah. Di mana suami, di situlah isteri. Yung. Okey, Alhamdulillah. Saya bersyukur sangat dengan kehadrat Allah Ta'ala. 7 tahun kami di dalam perniagaan MXB ni. Saya rasa dalam banyak-banyak perniagaan multi level, inilah perniagaan paling lama saya rasa saya menjemburkan diri, terjebakkan diri saya. 7 tahun, hampir 7 tahun. Alhamdulillah. Kerana apa? Bagi saya produk is the best. Produk is the best. Peringkat permulaan. Saya tak nak cakap banyak lah. Nadi dalam perniagaan paling penting adalah produk. Produk ni kita kena sharing dengan ramai orang. Kena bantu orang-orang di luar sana mengenai produk weekend kita. Sebab ramai lagi yang tak tahu tentang produk weekend. Pergilah ke mana-mana je, ramai lagi yang tak tahu. So bagi saya inilah peluang untuk kita sharing. Hari ni 22/4 last day untuk kita grab promotion yang company bagi. Tak pernah company bagi sehebat macam yang dibagi kita hari ni. Beli 4 pasang stokin, kita dapat extra 2 pasang. Maknanya sepasang stokin ni jatuh harga berapa? Kalau sepasang stokin harga kita 180 harga ahli. Tapi kalau 4 pasang stokin, harga sebenar kita adalah 720. Okey. Lepas tu kita dapat ekstra lagi 2 pasang. Kalau kita nak kira-kira 720 untuk 4 pasang, kita dapat ekstra lagi 2 pasang. Maknanya kalau nak ikutkan harga sepasang ni baru jatuh RM120. Nak cakap macam mana? Okey, contohlah bagi saya sendiri, pengalaman saya sebelum saya pakai produk weekend ni, saya ni memang penggemar pergi ke buat rawatan terapi tau. Buat urutan terapi. Saya suka buat massage body. Massage body. Sampai saya belajar buat massage body ni untuk saya buka di spa saya. Sebelum ni lah kan. Sebab benda tu kita minat. Jadi bila orang urut badan kita, kita rasa satu nikmat. Kenapa tau? Kenapa? Sebab waktu ketika itu saya ni memang dah ada masalah kesihatan. Jadi bila orang buat massage pada body kita, kita rasa macam rasa seronok kan? Hilang kita punya kepenatan kita seharian. Jadi bila saya diperkenalkan dengan produk weekend ni, apa yang saya dapat bila orang massage saya, saya dapat pada produk weekend ni. Tapi bila kita nak buat massage, sekali buat massage saya rasa dalam RM100 tu paling murah lah. Tapi di sini dengan kita membeli hanya dengan RM180, kita boleh pakai sepanjang masa yang kita nak. Jadi kenapa kita tak nak berfikir dengan lebih bijak? Kalaulah bukan setakat untuk dapat selesa dan seronok, tapi dia membantu dari kesihatan kita yang lain. Syukur Alhamdulillah dengan produk weekend ni dapat membantu masalah keluarga dengan adik-beradik yang bermasalah kesihatan. Cuma saya nak share dekat sini lebih kepada produk yang patut kita share kepada ramai orang. Sebab apa terima kasihlah saya ucapkan kepada orang yang memperkenalkan kepada saya arwah Cik Ahmad Sarji. Kenapa sebab dengan perkenalkan produk weekend kepada saya ni, dia dapat merubah kehidupan saya dari segi kesihatan, dari segi ekonomi,
pendapatan, peluang kita, sebab bagi saya dengan suami ni dah tak ada kerja lain. Kami ni memang buat full time. Sebelum terjebak dengan MSB, saya ada buat perniagaan lain yang mana kami ni memang biasa buat multi level. Bukan saya cakap saya suka pergi ke syarikat ni, tidak. Tapi bila saya buat produk syarikat MSB ni, saya nampak di sini mudah. Dari segi produk pula, kita tak perlu nak beli setiap bulan. Yang kedua, dari segi bisnes pula, di sini tak ada maintenance. Tak ada maintenance. So bagi saya, nadi kita ni dekat MSB ni, pertama sekali adalah produk. Produk kita kena sharing dengan ramai orang. Ramai dalam ahli keluarga saya sendiri. Contohlah adik saya sendiri. Adik saya yang dah ada mengalami masalah dialisis. Jadi ini pengalaman kepada keluarga yang ada masalah dialisis. Peringkat permulaan saya hanya bagi dia produk Stokin dan Reborn saja. Ni dua barang ni saja saya bagi pada dia. Waktu ketika itu kaki dia dah bengkak, muka dia dah sembab. Jadi bila saya bagi pakai Stokin dan Reborn ni, selepas 1 jam dia pakai, dia dah mula rasa nak buang air besar yang teramat sangat. Dan Reborn yang dia pakai disapu pada kaki yang bengkak waktu itu, kaki dia mula bengkak tu mula susut selepas 15 minit dia pakai. So bagi saya produk-produk MSB ni memang sangat luar biasa. Dah tak perlu nak dinafikan, semua dengan izin Allah. Alhamdulillah. So bagi kita lah, bagi saya lah dekat sini kan, kenapa kita tak nak bila kita dah pakai, bila dah dapat manfaat, kita kena panjang-panjangkan. Tentang kehebatan produk. Ramai lagi di luar sana yang memerlukan, yang nak tahu, yang tak tahu akan produk weekend ni. Bagi saya lah, contoh bagi saya kan, bila kita ini maksudnya memang dah hukum alam. Kita share dengan ramai orang tentang kesihatan, Allah lagi gandakan kesihatan untuk kita. Alhamdulillah. Bila kita share peluang untuk menjana pendapatan, rezeki Allah lagi perbanyakkan untuk kita. Niat je untuk kita dan ahli keluarga kita kan. So bagi saya kat sini, hubungan antara kita dua ni, maksudnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan manusia. Dalam masa pencarian kita membuat perniagaan, tak kira lah apa pun, dekat sini kita cerita pasal weekend dan MXB, jangan lupa hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hablu minallah dan hablu minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Sebab tu bila saya belajar dengan saya punya mentor, saya punya sifu, kita sebagai orang Islam kan, solat kena on time. Sebenarnya rahsia untuk kejayaan bagi saya lah kan, solat kena on time. Tak percaya buat, solat on time. Lebih-lebih masa, lebih-lebih dalam PKP ni, bagi saya ini bukannya apa tahu. Bagi saya PKP ni banyak mendapat hikmah, banyak manfaat yang saya dapat dekat sini. Sebelum ni memang saya dengan suami memang busy, selalu outstation ke mana-mana, tapi dengan adanya PKP yang kita tak sangka-sangka perkara ni nak berlaku, hubungan kita dengan family makin rapat, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Bagi saya, bila saya dengar azan tu, saya rasa saya lah orang yang nak duduk di atas tikar sejadah lebih awal. Sebab bagi saya, kalau Allah tak izinkan usaha kita hari ni, siapa yang nak luluskan kita punya doa? Ini pendapat saya lah kan. Saya harap kawan-kawan di luar sana bersetuju dengan saya. Saya memang sangat teruja. Sebelum ni bukan nak cakap apa, dulu sebelum ni kita sangat sibuk, sampai kadang-kadang niat hati tu malam ni aku nak buat tahajud kan. Tapi bila dah terlalu penat sangat sebelum ni,
sampai kita terlajak tahajud kita. Tapi alhamdulillah Kejut. alhamdulillah bila dalam keadaan ni saya rasa kalau kita tak naklah memanjangkan lagi PKP ni kan, tapi banyak manfaat yang kita belajar kat sini. Jadi bagi saya hubungan kita dengan Allah yang paling pertama kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita ni. Apalagi dalam perniagaan ni. Jadi untuk macam pasal kita punya tajuk kita ni, nadi dalam perniagaan ni, bagi saya hubungan kita dengan network kita. Setiap pagi kalau boleh kita hello lah. Kita WhatsApp ke, sekarang kita tak boleh jumpa, kita boleh call WhatsApp untuk kita kata orang touch dia orang tanya khabar. Ini adalah satu. Maknanya kalau kita berhubung dengan dia orang, sekurang-kurang dia rasa seolah-olah kita ni appreciate. Kita rasa kita dihargai. Kita dihargai, kita dihormati, disayangi. Jadi bagi saya inilah salah satu kunci-kunci untuk kita berjaya sebenarnya. Okey. Kalau ada nak sharing-sharing kat sini bolehlah untuk bagi pendapat, laluan bagi idea. Kita nak kawan-kawan kita pun sama-sama untuk sharing kat sini. Saya ni sebenarnya first time live tau. Jadi saya rasa agak janggal, saya agak malu sikit Kadang banyak perkara yang kami nak share tapi macam bela-bela sikit. Tapi tak apa, untuk pertama kali kan. Biasa saya biasa cakap dekat table talk aja untuk sharing dengan network. Bagi saya produk memang banyak saya yang memperkenalkan, dan Razak partner saya dia banyak bercerita pasal sistem jadi peringkat awal memang betul apa yang Razak cerita tadi tu. Alhamdulillah dia membantu saya dalam perniagaan ni, yang mana peringkat permulaan memang saya reject produk ni peringkat awal, tapi alhamdulillah dengan bantuan suami benda ni jadi kerjasama yang sangat padu. Alhamdulillah. Terima kasih bos. Kita doakan bersama-sama MXB tetap teguh di dalam pasaran. Kita akan go dengan produk MXB ni. Produk MXB sangat luar biasa. Weekend kita produk weekend kita. Ini memang favorite saya Reborn Cream dengan ni. Dengan Coloplus collagen ni memang best untuk kulit dan kita punya tulang. Lebih lagi usia yang seperti saya dah 50-an dan lebih 50-an ni saya memang perlukan sangat-sangat tulang kita, kulit kita membantu sangat-sangat. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, jangan tinggalkan produk ni. At least peringkat permulaan yang saya amalkan kepada Razak dulu peringkat permulaan, kulit dia tak macam ni tau. Kulit dia tak macam ni. Ini memang real. Kalau tengok 7 tahun lepas, tengok cari gambar-gambar dia yang lama-lama, memang kulit dia agak hitam dan gelap. Mungkin dari sebab kesihatan dia. Tapi yang saya bagi dia produk weekend dan juga Coloplus ni. Peringkat permulaan saya bagi dia dalam 1 bulan tu, dia makan 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Pagi dengan malam sebelum tidur. 1 hari 2 kali. Masuk bulan kedua, saya cuma bagi dia makan ikut atas dia. Kadang-kadang dia makan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Tapi memang nampak perubahan pada Razak. Memang kulit dia sangat halus. Kadang-kadang jumpa kawan-kawan lama, kawan-kawan kerja dan kawan-kawan sekolah, hingga dia orang tak kenal Razak. Tapi alhamdulillah berkat dan kata orang tu keyakinan kita. Bila kita menggunakan, kita niat dengan Allah Ta'ala. Semua asbab dia. Asbab saja untuk kesihatan kita. Bagi saya produk dah bagus. Produk dah bagus dengan dia punya bahan-bahan yang ada pada produk ni. Tinggal kita je. Niat kita minta dengan Allah Ta'ala. Ni apa lagi? Apa lagi kita nak sharing Abang Mas? Tengok. Mula-mula dia cakap, apa nak cakap ni? Dadu.
pergi bilik air 2-3 kali. Tapi bila dia bercakap, dia tak nak berhenti. Saya biarkan saja, ingatkan dia sampai pukul 12. Tapi dia dah nak pula cakap. Okey. Terima kasih yang baru masuk baru sampai, baru masuk. Puan Barati daripada Johor Bahru, daripada Kota Tinggi Puan Asma, terima kasih support kami. Okey, berbalik kita pada cerita kita sebenarnya. Okey, kalau daripada Yong tanya apa, rambut kenapa tak, memang tak nak tumbuh dah, memang kita cukur 2 hari sekali. Sejak umrah yang pertama, nanti tengok gambar saya umrah yang pertama tu saya dah bertekad saya tak nak ada rambut. Pasal ni luar tajuk sikit, pasal Yong dah tanya tu. 2 bulan Ita tak nak tidur sama dengan saya. Dia cakap geli, dia cakap, tapi berdulik lah, dia cakap. Okey, tak apa. Kita balik pada tajuk kita, nadi tadi. Saya rasa boleh tak penjelasan saya, perkongsian saya dari segi appointment dan juga meeting tadi. Jadi bukan satu, kita pun sama-sama berharap maksudnya PKP ni tidak berpanjangan. Jadi kita boleh bersilaturahim, boleh berjumpa dan beramah mesra seperti biasa. Okey, Kak Bani tanya pasal kencing manis. Okey, kencing manis. Kencing manis sebenarnya saya selalu kena marah dengan Cik Gidin. Cik Gidin tu senang cakap doktor peribadi saya lah. Bang, kau ni. Kadang dia tengok saya makan malam, dia bising. Jadi kita ni manusia kan. Kita punya ego ada, sebab tu nafsu kita ada nak makan. Memang susah kita nak kontrol. Tapi sebenarnya kalau kencing manis ni, kita kena jaga pemakanan kita. Apa yang boleh kita makan, apa yang tak boleh kita makan, tak perlu kita makan, mungkin kurangkan. Okey, Bamat. Thank you, Bamat. Jadi seelok-eloknya kalau kencing manis ni penggunaan yang maksimum lah produk weekend kita. Paling tidak pun combo set tu kena pakai. Pasal dia cover organ kita dalaman, bahagian bawah kita dan juga kaki kita lah, yang mana kita dah mula tahu betapa pentingnya tapak kaki kita. Pasal apa, macam seluar dengan baju vest kita nak cover buah pinggang. Okey, jadi berbalik kita pada pasal kencing manis tu, ubat tu kalau boleh jangan tinggal lah, kena makan. Memang betul, bila kita makan ubat banyak-banyak, mungkin ada yang tak selesa dari segi sudut lain kan. Tapi itu adalah penting untuk kesihatan kita. Jadi di samping tu kita kena maksimumkan pemakaian. Dan yang paling penting ini lah. Macam saya tak ada disiplin nak pakai. Maksudnya nak sapu poin tak ada. Saya korek, contoh ni sepanjang PKP dah nak habis. Sepanjang PKP sampai sekarang dah nak habis. Ni saya seorang pakai. Mana saya pakai tak ada poin-poin. Terus macam kita ada problem kaki, kita terus sapu dekat kaki terus. Biasanya orang kencing manis masalah di kaki. Okey, macam Kak Bani tanya Kuala Plus, dia agak manis sikit, bagi kita tak selesa. Sebab tu macam sekarang saya tak amalkan setiap hari lah. Jika saya rasa saya perlu, saya pakai. Tapi bagi yang tak ada kencing manis, yang dah baby boomers ni semua orang pun tahu kan, apa yang tinggal? Apa yang ada sekarang? Tahap kesihatan. Jadi kenapa tak nak pakai, tak nak ambil? Terutama sekali Max Gabian lah yang dah jadi ahli dan sebagainya. Bukan kita hanya fikir maksudnya jual lah, betul, jual bagus. Tapi kita sendiri pakai untuk diri kita. Kenapa kita tak nak pakai? Cara makan macam saya, koyak terus masuk mulut.
nak taruh bawah lidah ke atas lidah ke, tak kisah. Dan ada juga yang tak selesa nak makan macam ni, dia masukkan air, jadikan dia cair. Tak kisahlah, yang penting dia masuk. Tapi sebenarnya letak dalam mulut lagi bagus, pasal kita ada idea kita ni semua orang tahu dia sebagai penghantar zat-zat dan sebagainya. Jadi cubalah. Jadi bagi yang kencing manis boleh guna, tapi pandai-pandai sendirilah. Peringkat permulaan saja, lepas tu macam saya selang-selangkan lah. Dan bagi yang tak ada kencing manis, kena pakai. Pasal apa? Contoh saya nak cerita sikit ni, dah lari tajuk sikit tak apa. Dulu saya ada kedutan di sini. Biasalah, dah baby boomer kan. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit, kita tak payah nak botok, tak payah nak cocok, dia hilang benda tu. Dan hilang, dan kulit kita nampak fresh lah. Itu tak dinafikan. Okey, betul Zul cakap. Sama juga pasal Zul adalah satu kelab dengan saya juga. Okey. Okey, berbalik kita pada tajuk kita. Dari segi appointment bagi yang belum pernah cuba menggunakan video call, cubalah. Bermulalah dengan rakan-rakan dulu. Ataupun nak biasa-biasakan, kontaklah adik-beradik ke anak-anak ke melalui WhatsApp call dulu. Biasakan diri. Kemudian barulah kita keluar dengan prospek kita, pelanggan kita. Dan kena ingat, situasi sekarang, situasi yang keadaan orang tak ada duit. Kita jangan menceritakan terus kau mesti beli, kau mesti pakai, kau mesti bukan. Kita berceritakan faedah. Terutama sekali baby boomers yang tinggal kita. Contoh, kalau kita tengok kadar-kadar kematian dalam PKP ni setiap hari sekarang yang meninggal majoritinya ialah semua ajal maut jodoh bertuan itu semua kuasa Allah. Tapi kita tengok dari segi statistik yang meninggal adalah orang dewasa yang berumur 50 tahun ke atas, terutama lelaki. Yang mana yang kita lihat, contoh macam semalam rasa di grup saya ada bagi dia punya screenshot dia. Lelaki yang latar belakangnya dah ada masalah kronik. Paling-paling tidak pun kencing manis, darah tinggi, jantung dan sebagainya. Jadi macam saya kencing manis. Jadi saya rasa tersentuh benda-benda macam ni. Pasal umur saya pun dah baby boomer. Mungkin bagi orang muda dia tak merasa apa. Tapi dia kena ingat, orang muda dia ada parents dia, ada mak ayah, ada pakcik, makcik dan sebagainya. Jadi dia kena ceritakan benda ni, kena kongsikan, bukan nak jual, kongsikan faedah-faedah. Dan yang mana kita tahu tugas kita memang betul stay at home, duduk di rumah. Tapi kita kena jaga kita punya kesihatan. Nak jaga macam mana? Selangor duduk rumah kita makan je daripada pagi sampai ke malam. Masuk dapur makan, masuk dapur makan. Jadi kalau bagi yang kita yang ada masalah kesihatan, memang kita tak boleh nak kontrol punya. Jadi dah secara langsung benda-benda ni, produk-produk ni dapat membantu menjaga kita punya imun, antibody kita. Jadi why not kita perkenalkan. Jadi bila kita perkenalkan, secara tak langsung benda tu tersebar. Dan yang paling penting, kita kena cuba sendiri. Mungkin weekend ramai yang dah pakai, tapi tak secara serius dan sebagainya. Tapi inilah masa kita kena cara serius. Dan mungkin produk ni, Color Plus ni, ramai yang belum pernah cuba lagi. Jadi cubalah. Tapi mungkin buat masa ni stok tak ada. Mungkin saya dengar kabarnya bulan 5 baru ada kalau tak silap saya lah. Okey. Saya nak berbalik pada tajuk asal. Sebenarnya dah habis ni kan. Berbalik pada tajuk asal. Maksudnya saya nak share ada satu lagi medium Maksudnya pihak syarikat dah adakan satu sistem ataupun aplikasi. Okey, contoh macam gini lah. Syarikat penerbangan, kita dah tahu itu adalah syarikat international, yang mana semua orang tahu, business international. Tapi kita boleh beli tiket kapal terbang tu hanya walaupun kita hanya duduk di bawah pokok. Pasal apa? Dia ada sistem. Bawah pokok, bawah duduk pondok-pondok dalam kampung pun boleh beli tiket tu. Jadi saya nak share sikit benda ni. Mungkin ramai yang dah tahu tapi tak ambil tahu kenapa penting benda ni. Pasal apa? Sistem ni sebenarnya pihak syarikat dah mengeluarkan certain bajet untuk
untuk keluarkan benda ni. Kita hanya sebenarnya kita panggil okey. Saya tunjukkan okey, katalah kita panggil replicator. Kita hanya akan dapat link yang kita punya sendiri seperti yang tertera ni. Kalau sini ajak 2769 ini saya punya link. Jadi kita cerita kita hantar link. Jadi dengan link ni orang akan tengok bila dia klik akan keluar kita punya replicator tadi. Kita cerita sedikit sejarah kita, apa cerita dia yang kita nak ceritakan. Jadi maklumat, video dan sebagainya. Dan katalah orang cakap orang malas nak baca, tapi dia terbaca kat sini. Terbaca yang di kawasan sinilah, di kawasan sini. Okey. Dia cakap, aku nak beli produk. Beli produk dia akan terus klik saja. Okey. Dia akan klik saja. Dia akan terus kepada Join Us. Join Us maksudnya dia akan berurusan sendiri dengan pihak company kita. Okey. Tapi bagi orang yang nak tahu lagi, dia akan baca apa yang kita tulis, apa yang kita sembahkan, dia akan baca dan tengok dan sebagainya. Contoh macam sini kita ada tunjukkan kita punya contoh atau produk-produk kita, apa yang perlu mereka buat dan sebagainya. Dan kita ada sedikit penerangan dari segi bonus pertama, bonus kedua, tergantung pada setting anda. Ini ibarat macam kita punya simple website kita lah. Okay? Pasal kita tak boleh nak bawa file dalam online ni, kita tak boleh nak bawa file. Kita terpaksa buat file alam maya. Kita terangkan sedikit. Contoh macam bila dah jadi ahli, dibeli balik, repurchase. Apa keuntungan repurchase? Mungkin ada orang tak faham, mungkin takut tak ada bonus dan sebagainya, dan dia akan dengar. Dia akan dengar, dia akan tengok dan sebagainya, video-video plan kita, action plan kita. Dan bila dia faham, dia akan klik pada Join Us. Bila Join Us ni, dia akan terus kepada kita punya sistem kita. Dia akan faham. Contoh kita kalau orang Malaysia, dah pergi Malaysia, dia pergi ke pendaftaran kita. Maksudnya dia lalu proses-proses ni, dia akan berurusan sendiri dengan syarikat. Maksudnya ambil peluang sangat rugi. Pasal apa? Kita tak perlu nak simpan stok, kita tak perlu nak berjumpa dengan orang, kita tak perlu ni. Jadi kita tahu bila dia beli saja, walaupun dia beli, syarat pembelian adalah satu pasang token, iaitu members dah boleh jadi ahli. Saya tak langsung, dia dah menjadi ahli di bawah jaringan kita. Katalah benda ni menjadi, dia pun bercerita pakai, dia nak beli lagi, dia dah ada akaun dia. Dia dah ada akaun dia akan beli balik, repurchase dengan cara yang sama. Jadi kita tak payah pening kepala, aku nak hantar barang ni macam mana, aku tak ada stok, tak pening kepala. Jadi benda ni yang sangat penting dalam situasi sekarang. Mungkin bagi yang macam kami, baby boomers ni agak macam terlalu janggal benda ni, terlalu dalam sangat. Tapi bagi anak-anak muda yang pandai dari segi online ni adalah sangat penting. Bisnes masa kini, bisnes tahun 2020 ni lah. Jadi kalau kita tak grab, kita rugi. Contoh, kalau sebelum ni kita menggunakan konsep helang. Semua orang tahu helang. Dia terbang di awang-awang di atas, akan mencari, memantau dan sebagainya. Bila dia nampak sesuatu mangsa, dia akan terus fokus dan shoot sambar mangsa tersebut. Contoh macam kita juga, kita akan headline, post, bagi flyer dan sebagainya. Jadi bila kita nampak, kita akan terus kontak dan buat perjumpaan, appointment tadi. Itu cara biasa. Kemudian, tapi oleh kerana sekarang ni PKP ni, kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak buat cara macam tu. Dan kita boleh buat cara yang sama, maksud post saja, post melalui media-media masa lagi tadi, FB, Twitter, WhatsApp,
Contoh macam WhatsApp. WhatsApp pun ada satu lagi yang ramai orang tak buat lagi. Status WhatsApp. Kurang beriklan di status WhatsApp. Tapi bagi orang yang tahu, dia apa yang saya nampak, dia hanya buat status dari segi peribadi lah. Makan tu, masak tu dalam situasi sekarang. Tapi macam kita yang berniaga, kenapa kita tak gunakan status WhatsApp ni? Momen FB, ramai yang tak gunakan lagi. IG, ramai yang tak gunakan lagi. Apa salahnya? Kita post saja. Itu ibarat macam kita punya flyers. Post saja. Jadi bila dapat, barulah kita kontak. Rasa kita nak kontak lah melalui WhatsApp ke, WhatsApp call ke, terpulang. Jadi dari segi dalam PKP ni, kita tekankan dalam PKP lah, kita terpaksa gunakan konsep laba-laba. Semua orang tahu laba-laba. Macam mana dia mencari makan, mencari mangsa, dia terpaksa membuat sarang jaringan dia. Rentang sarang. Kadang-kadang kita lalu pun tersangkut sarang laba-laba. Pasal apa? Dia menunggu mangsa-mangsa dia. Bila terkena, dia akan tangkap dan makan. Dan bukan semestinya dapat mangsa tersebut. Kadang-kadang tiup angin, kita langgar, sarang jaringan tu akan koyak. Dia terpaksa buat balik. Di sinilah letaknya kesabaran. Dan kita kena ingat, rezeki itu adalah datang daripada Allah, milik Allah. Jadi kita dah berusaha cara kita. Jadi kalau tak boleh buat cara helang tadi, kita buatlah cara laba-laba. Tapi bagi yang dah ada pengalaman, why not buat dua-dua? Cara helang dan cara laba-laba tadi. Jadi gunakanlah medium-medium. Contoh jangan kata kita tak tahu, jangan kata kita tak pandai. Kita macam mana pun kena ambil tahu kalau kita serius. Kita serius. Contoh macam sekarang PKP ni, ramai yang tak pandai masak, ramai yang tak boleh masak. Tapi kenapa dalam situasi sekarang orang boleh masak? Kita tengok sendiri dalam Facebook. Ada karipap jadi macam badak lah. Ada apam balik macam tak, tapi dia orang mencuba. Ada bubur batu temulin lah. Jadi macam-macam yang kita nampak. Tapi keinginan, kehendak. Jadi sama juga dalam bisnes kita. Jadi bila kita tak tahu, kita belajarlah sedikit demi sedikit benda ni. InsyaAllah. Itu siapa yang ketawa tu. Yelah tu. Okey. Jadi saya rasa kita dah lewat sangat. Dah terlebih masa. Kerana dibagi masa hanya 1 jam saja. Jadi ada pertanyaan, komen dan sebagainya, boleh diteruskan di link ni lah. Tak kisah. Okey, mana yang saya bukan pandai, kami bukan pandai, kami bukan nak tunjuk hebat, bukan, kita sama-sama. Jadi saya pun masih lagi belajar daripada anda semua. Dan insya-Allah sharing-sharing, contoh macam live FB ni yang kita nampak yang rajin buat, setakat ni Mak Kaya, Yung Mazlina, Kak Yung contoh macam Kak Yung, dia buat setiap malam pukul 10.30 10.30 dia buat live. Macam Mak Kaya pun dia selalu buat juga. Jadi macam kita ni, walaupun saya tak pandai buat live, inilah kali pertama saya buat, tapi saya cuba jugalah. Jadi janganlah kecam saya. Jadi saya selalu tengok live dia. Dan saya rasa, maksudnya berasa bertanggungjawab, rasa bertanggungjawab untuk menyebarkan benda-benda ni. Jadi saya terpaksa buat kerja. Selepas dia orang buat live, saya terpaksa download. Dan saya akan simpan dalam saya punya Google Drive saya. Bila simpan dalam Google Drive, kita tak ada masalah telefon berat dan sebagainya. Jadi dalam file saya, boleh digunakan, tak ada masalah. Dan biasanya saya dah masuk dalam grup dan sebagainya. Hanya simpan save link saja. Oh, orang jauh sahabat lama, Ariel daripada Kedah. Terima kasih. Dan saya juga banyak belajar pada beliau. Apa ni bos cakap apa ni bos? Thank you. Okey. Saya sebenarnya ambil semangat anda semua, terutama sekali
bos kita bos kita ni dan network-network lain. Okey, bukan saya nak promote dan sebagainya, maksudnya bagi yang belum berkesempatan pergi ke SQ, tolong pergi. Tolong tengok kita punya SQ kita. Dan kalau boleh bagi yang perempuan-perempuan tu, bila jumpa Miss Pam, tolong pegang. Tolong pegang dia dan tolong pegang kulit dia. Pasal apa? Macam kita lelaki tak boleh pegang. Pasal apa? Dia pernah berkata dengan saya masa tu kita belum hot lagi tentang penggunaan ribbon. Sampai dia cakap apa tau? You all tak nak jual ribbon ni pun tak apa. Pasal apa? Ini produk dia. Jadi kita cakap, saya fikir balik, mana boleh? Kita pun nak juga. Jadi bagi yang belum pernah guna, masih sayang lagi nak guna, tolonglah buka, koreklah. Dan kita harap pada bos kita mungkin ada lagi selepas ni promosi ribbon yang mana dapat membantu kita dalam PKP ni. Pasal apa? Of course kita pun faham harga sebotol sudah berapa. Tapi bila ada promosi contoh macam lepas, hanya satu botol jatuh 100 lebih. Jadi why not kita tak nak grab? Mungkin anda tak mampu nak beli sendiri, kongsi-kongsilah. Yang penting guna sendiri, penting. Guna sendiri, dapatkan dia punya kebaikan manfaat tu. Terutama yang ada masalah seperti saya, kerja manis dan sebagainya, tolong guna. Okey. Okey tak? Menjawab tak persoalan tajuk yang tengok live pada hari ini. InsyaAllah kita akan cuba dari masa ke semasa. Mungkin selepas besok ada live lagi daripada tim kita, orang hebat daripada Jementah, Puan Ani dan Encik Azahar. Mungkin ada lagi mungkin ada yang nak berkongsi tapi tak berani nak meluahkan. Boleh direct pada saya dalam WhatsApp dan sebagainya. Mungkin kita akan cuba ketengahkan. Dan saya cuba bincang dengan Miji, mungkin kita akan buat satu trend lagi. Macam ni live hanya saya saja. Dan kita akan boleh buat nanti 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang untuk berkongsi. Seperti mana kita tengok dalam Facebook, contoh macam dalam TV, dia boleh berdua secara santai tapi membincangkan tajuk, persoalan tajuk. Jadi benda tu lagi mesra lah. Orang-orang yang biasa pun mungkin akan boleh join kita punya live. Okey. Sebelum saya mengakhiri live pada hari ini, terima kasih pada semua yang melihat, support live ni. Tak kira daripada semua peringkat, semua tempat, semua golongan, semua Max Gabian dan juga friend-friend FB saya. Terima kasih semua. Dan leader-leader hebat saya, leader-leader hardcore saya, Alhamdulillah, kerana anda semua, kami sentiasa ada. Dan tak lupa juga pada kita punya top leader kita, Mak Kaya, Baba Cik Mat, Zul Kaya, Syida, Puan Yong Mazlina. Walaupun Puan Yong ni bukan jaringan saya, tapi Alhamdulillah banyak membantu dari sudut ukhuwah kami, ilmu dan sebagainya. Jadi bagi saya, Lenny, macam Lenny pun walaupun dia jaringan saya, tapi saya pun belajar. Saya open, saya belajar pada semua orang. Apa yang saya tak tahu, saya belajar. Saya banyak mencuri. Seperti macam Puan Faiza, saya belajar. Mungkin saya tak boleh nak sebut semua, tapi itulah dia. Terima kasih atas sokongan. Dan penting sekali tim syarikat, Mr. Jeremy, Mizi, Zu, Fern yang banyak membantu. Maksudnya contoh macam replicator ni, Alhamdulillah, saya berbincang antara saya, Kidin dan Fern untuk baik. Sebelum ni contoh macam button join us tu sebelum ni tak ada. Jadi orang tak nampak. Jadi kita bincang sampai keluar.
button tu. Jadi orang mudah nampak untuk klik ke kita punya website, kami punya website. Jadi terima kasih Fern, Kidin dan juga tim-tim management. Dan of course yang paling penting, all network saya Harimau Selatan, tak kira lah tim Lenny, tim Azhar, tim Segamat, tim JB dan sebagainya, tim Melaka, Azrul dan tim-tim dia, thank you. Dan last, Miss Pam, Miss Pam, thank you very much. Kita doakan maksudnya MSB kekal sampai ke anak cucu. Kerana itulah doa kami ketika kami ke umrah dulu. Kita tak tinggal benda tu. Maksudnya mungkin umur kami tak lama. Kami dah baby boomers. Contoh orang generasi Y, generasi X cakap baby boomers ni dah bau tanah dah. Dia cakap. Dah tak lama dah. Jadi mungkin kita dah tak ada, tapi kita dapat mewarisi pada anak cucu kita. Itu saja yang kita harapkan. Okay. Benar, sebelum bulan puasa. Akhir kata mungkin ada akhir kata daripada sebelum kita nak sambut bulan puasa ni lagi berapa hari, lagi hari Jumaat kot, insya-Allah kita akan sambut hari first day puasa kita. Saya mewakili kami sekeluarga Razak dan anak-anak, kami mengucapkan salam Ramadan dan kami memohon dan ampun maaf kepada semua kepada semua tim daripada semua tim, terutama dari grup kami first group kami tim Mat Jutawan dan tim-tim yang lain-lain. Saya mohon ampun dan maaf kepada kawan-kawan Max Gabians. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada bulan Ramadan ni. Ilmu yang ramai, banyak ilmu kita dapat daripada awal-awal PKP lagi. Alhamdulillah, semoga kita dapat sedut ilmu-ilmu yang ada ni, insya-Allah. Yang mana yang baik kita jadikan tauladan, yang tak baik boleh buang jauh-jauh. Jadi segala apa mungkin yang tak baik dari kami berdua, segala yang tak baik mungkin kata-kata kami ni mungkin dari kami, yang segala baiknya daripada Allah Taala. Jadi bagi saya mohon ampun dan maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. InsyaAllah ada rezeki kita boleh jumpa selepas PKP ni. So saya serah dengan Razak balik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih Terima kasih sekali lagi pada semua. Mungkin saya dah mengambil masa lebih 20 minit daripada pukul 12 sepatutnya Tapi alhamdulillah niat kita adalah satu, untuk bersama, untuk kebaikan. Okey, sempena bulan Ramadan ni seperti yang kita cakap tadi, saya mohon ampun dan maaf. Dan Ramadan kali ni sangat berbeza sangat berbeza daripada tahun yang sudah-sudah. Jadi walau apa keadaan pun kita kena reda dan update lah diri kita. Upgrade lah diri kita. Bukan setakat upgrade untuk bisnes saja. Biasa kita sebut bisnes upgrade diamond. Tapi sekarang kita upgrade diri kita. Saya rasa anda pun faham apa maksud upgrade diri kita. Seperti mana kita dah cakap tadi maksudnya kita lah sama-sama, maksudnya berdoa sama-sama untuk bisnes kita, keakraban kita, ukhuwah kita berpanjangan, maksudnya sampai dunia dan akhirat. Jadi sebelum berpisah, ribuan terima kasih pada semua. Dan bagi Mizi Sidah yang paling degil, yang memaksa saya untuk ke depan, terpaksa cakap. Jadi saya fikir balik, sebelum ni saya hanya biasa cakap tugas adalah ketua. Jadi kalau saya tak menyaut cabaran ni, bermaksud saya hanya tulis saja. Jadi kena faham apa itu tugas. Contoh macam cikgu. Apa tugas cikgu? Okey, pelajar. Apa tugas pelajar? Sebelum ni kita hanya faham ketua saja. Ketua mengarah, memberitahu dan sebagainya. Tapi bila kita faham apa itu tugas, contoh macam kita orang Islam. Apa tugas kita sebagai orang Islam? Kita kena menjalankan apa yang diperintah Allah dan sebagainya. Jadi apa tugas kita? Jadi bila kita faham itu tugas, itulah ketua kita.
Jadi bila maksud kita faham itulah ketua kita, maksudnya kita tak perlukan, maksudnya tak perlu mengharap leader, kau buat ni. Bos, kau buat ni. Kau buat ni. Jadi kita dah faham tugas kita apa. Tugas kita sebagai Max Gabian, ahli Max Gabian. Apa tugas kita? Selain daripada pakai produk dengan serius, kemudian bila dah baik, kita kena sebar-sebarkan. Itu adalah tugas kita. Jadi bila kita faham tugas kita, itu adalah ketua kita. Maksudnya kita akan fikir, aku dah buat belum kerja aku? Dah buat belum kerja aku? Arahan itu datang daripada kita sendiri. Tak perlu nak nanti orang leader nak telefon, kau ni gini, kau ni gini, tak perlu. Jadi kita bila dah faham tugas adalah ketua, dia akan berjalan. Dan maksudnya yang kedua, ikut arahan, semuanya akan berjalan dengan lancar. Maksudnya bila kita dah ikut arahan, benda ni akan berjalan lancar lah. Contoh macam kita bekerja, masuk kerja pukul apa, rehat pukul apa, bila time tu, bila time ni, arahan kita ikut. Jadi kerja kita akan jadi lebih lancar. Okey, cukup 2 saja. Sebenarnya dia ada 10 law, tapi cukup saya bagi 2. Itulah yang saya amalkan sendiri. Maksudnya saya rasa kekuatan kami berdua, Lepas tu saya tak kisah jatuh bangun dalam perniagaan ni. Jadi kami ada kekuatan sendiri. Okey, tak perlu jadi macam kami bukan hebat. Kami bukan hebat, bukan macam leader-leader yang sebelum-sebelum ni. Jadi alhamdulillah kita dah sampai penghujung. Mungkin ada yang nak bertanya, boleh direct WhatsApp dengan call pada saya terus, ataupun kita, ataupun masih lagi boleh berurusan dalam Max Gabian ni, dan hanya di komen. Mungkin kita akan cuba buat ataupun cuba jawab. Bukan kalau kami tak boleh nak jawab, mungkin akan cari jawapan pada orang-orang hebat-hebat yang lain untuk berkongsi. Okey, dan begitu juga terima kasih pada yang bagi komen, bagi pendapat. Kita sama-sama di sini. Tujuan kita adalah sama. La haula wala quwwata illa billah. Jadi akhir kata daripada saya, kita jumpa lagi. Mungkin kalau ada kurang, kita buat live lagi. Kalau tak ada, mungkin kita buat BOP yang macam kita rancangkan. Jadi standby. Bila kata bos kata on benda ni, jadi standby. Siapa yang nak present, siapa yang nak cerita plan, siapa yang nak kongsi pengalaman, siapa yang nak cerita produk, siapa yang nak closing. Sama kita buat, cuma di alam maya. Jadi kita mungkin boleh dapat crowd yang lebih ramai. Jadi ilmu tu tak akan putus. Kalau dulu kita buat di SQ, di Batu Pahat, di Kota Tinggi, di Utara, di Sabah, di Sarawak, tapi sekarang kita rangkumkan di alam maya. Jadi kita bergabung lagi. Okey, alhamdulillah. Jadi akhir pada kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Jumpa anda.